Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu kita pada kali ini dalam pelajaran Adab Akhlak Islamiah tahun 3, tajuk Adab dengan Buku. Sebelum kita memulakan pelajaran kita pada kali ini, marilah kita menadah tangan supaya kita dapat keberkatan dan kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okey, baiklah. Yang pertama, kita tengok pengertian adab dengan buku. Apa dia adab dengan buku ni? Okey, adab dengan buku ialah menghormati buku dan memuliakan buku. Okey, apa dia menghormati buku dan memuliakan buku ni? Yang pertama adalah menghormati. Kita kena senantiasa menghormati buku. Jadi kita kena letakkan buku kita ni di atas setinggi-tinggi yang mungkin, kerana buku-buku tersebut mengandungi ilmiah dan juga mengandungi ilmu untuk diri kita. Dan yang kedua, memuliakan buku. Kenapa kita kena memuliakan buku? Kerana setiap ilmiah dan ilmu ada dalam buku tersebut, haruslah kita memuliakannya, kerana itu adalah sebagai satu panduan untuk diri kita dan yang paling penting, satu rujukan untuk diri kita. Sekiranya kita tidak faham, kita tidak tahu, bukulah kita tempat kita merujuk, ataupun tempat kita berpandukan, kerana buku tersebut boleh memberikan manfaat dalam diri kita, terutama sekali buku ilmiah ataupun buku yang mengandungi agama dalam buku tersebut. Jadi kita kena memuliakan buku dan kita kena menghormati juga buku. Okey, seterusnya kita tengok pada adab dengan buku. Okey, adab dengan buku ni ada beberapa yang perlu kita tahu, iaitu ada 5 adab dengan buku yang perlu kita tahu. Yang pertama, niat dengan ikhlas. Kita kena ikhlaskan diri kita, kita kena lapangkan fikiran kita, hati kita, okey, untuk kita dapat memahami buku tersebut. Kita dapat faham apabila kita membaca sesebuah buku. Okey, jadinya kita ikhlaskan diri kita, insya-Allah kita dapat faham dengan mudah apa yang kita pelajari dalam isi kandungan buku tersebut. Terutamanya apabila kita membaca buku-buku ilmiah, buku-buku yang memberikan manfaat dalam diri kita, yang memberikan ilmu dalam diri kita. Barulah bila kita ikhlaskan diri kita, niatkan ikhlas dalam diri kita, barulah kita dapat memahami dengan mudah. Okey, seterusnya yang kedua, memilih buku yang penting. Ini pun penting juga, kita perlu pilih buku yang penting untuk diri kita. Memilih buku yang boleh memberikan ilmu dan manfaat dalam diri kita, iaitu buku yang berfaedah. Buku berfaedah ni contohnya buku pelajaran, yang boleh memberikan diri kita ni ilmu, yang boleh menambahkan ilmu pengetahuan kita lagi. Itulah sebab kita perlu memilih buku yang penting. Okey, jangan memilih buku yang lara ataupun buku yang tak mendatangkan faedah untuk diri kita. Jadi kita perlu memilih buku yang penting untuk kita dapat manfaat dalam diri kita. Yang ketiga, yang ketiga, menjaga buku dengan baik. Okey, kita perlu menjaga buku kita dengan baik. Kita menjadikan buku itu sebagai kawan kita, sebagai sahabat kita. Bila kita menjadikan buku sebagai kawan dan sahabat kita, kita perlu menjaga dengan baik. Insya-Allah
Bila kita menjaga buku kita dengan baik, segala apa ilmu yang kita pelajari dapat mendapat faedah dan manfaat dalam hidup kita nanti. Okey. Seterusnya yang keempat, menyusun buku dengan teratur. Okey, menyusun buku dengan teratur ni pun penting juga. Sebab apa? Sebab kalau kita dapat menjaga buku kita dengan baik, kita dapat menyusun buku dengan baik. Okey. Jadinya apabila kita nak merujuk, kita nak mendapatkan buku tersebut sangat mudah. Contoh, kita susun buku dengan baik, kita susun buku dengan teratur. Kita nak mencari buku, nak merujuk buku akidah contohnya. Okey, kita dapat terus ambil sahaja buku tersebut sebab kita dah tahu di mana terletaknya buku akidah tersebut. Okey, sebab tu kita kena susun buku tu secara teratur. Seterusnya yang terakhir, memiliki buku bukan untuk kebanggaan. Okey, maksudnya dekat sini, kita kalau dapat sesebuah buku, janganlah kita riakkan diri kita. Riak ni maksudnya menunjuk-nunjuk. Sepatutnya kita dapat sesebuah buku, kita dapat sesebuah ilmu dalam diri kita ataupun dalam buku tersebut yang kita baca, kita kena berkongsi dengan kawan-kawan ataupun berkongsi dengan khalayak ramai. Janganlah kita dapat sesebuah buku tu hanya untuk diri kita saja, hanya untuk panduan diri kita saja. Memang Ustaz cakap tadi, nak dapatkan sebuah buku tu kita kena niat dengan ikhlas dan dapat manfaat untuk diri kita, dan juga kita kena berkongsi dengan diri kita. Itu pun aspek yang paling penting juga. Sebab tu kita kena jaga-jaga dan kita kena beradab dengan buku juga. Okey, yang terakhir adalah cara beradab dengan buku. Okey, cara beradab dengan buku ada 3 cara. Yang pertama, letakkan buku agama di tempat yang tinggi. Okey, yang kedua, elakkan susun buku agama di bawah. Yang ketiga, elakkan buku agama disusun melintang. Okey, kita tengok pada yang pertama, letakkan buku agama di tempat yang tinggi. Jadi maksudnya dia kat sini, kita ibarat menghormati dan memuliakan buku tersebut. Jadi kita kena letakkan buku agama tu di atas sekali. Sebab tu ibarat macam kalau kita letakkan buku agama tu, ibarat macam kita memuliakan buku tu. Kita menghormati buku tersebut. Okey, yang kedua, elakkan susun buku agama di bawah. Kita kena elakkan. Jangan letakkan buku komik kita di atas, majalah-majalah yang tak penting tu, yang tak berfaedah tu di atas, dan buku agama tu kita susun yang bawah sekali. Itu ibarat kita tak menghormati dan memuliakan buku tersebut. Jadi kita elakkan susun buku agama di bawah. Maksudnya kita kena letakkan buku tu di atas. Di atas segala-gala buku yang tidak faedah tu, buku agama tu kita kena letakkan di atas. Maksudnya kat situ kita menghormati buku tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga, elakkan buku agama disusun melintang. Nak mudah, nak cara yang mudah, kalau kita tak nak buku agama tersebut diletakkan di bawah, kita buat cara yang kedua, kita menegakkan buku tersebut. Kalau kita letakkan susun buku tersebut dengan cara melintang ataupun dengan cara membaring, takut nanti kalau kita ada buku selain buku agama, yang buku tidak faedah tu kita letakkan di atas, maksudnya kita tidak menghormati buku tersebut. Jadi nak elakkan cara begitu, kita menegak, susun buku agama tu dengan cara menegak. Barulah kita menghormati buku tersebut. Itulah cara-cara untuk kita beradab dengan buku. Okey, itu saja video kita pada kali ini ataupun pelajaran kita pada kali ini, iaitu adab dengan buku tahun 3. Okey, Ustaz harap murid-murid, anak-anak dapat memahami segala penerangan yang Ustaz berikan sebentar tadi dan mendapat manfaat dan faedah dalam diri anak-anak dan juga murid-murid. Jadi Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.